Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya mengulas ke atas kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani dan Ustaz Dr. Abdullah Jalil yang mereka bentangkan pada 19 September tahun 2022 ini berkaitan dengan tawasul dan istighasah. Ini adalah video ulasan saya yang keempat. Sesiapa yang tertinggal video pertama, kedua, ketiga, jemput tonton link saya bagi dalam kotak description. Link tersebut ialah sebuah playlist di mana saya menghimpun video-video saya yang membicarakan topik tawasul dan istighasah ini ya. Baik, dalam video ini saya akan fokus kepada persoalan, pernahkah Rasulullah SAW dalam rangka berdoa kepada Allah bertawasul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia? Secara spesifiknya bertawasul dengan kemuliaan atau kedudukan atau hak orang-orang yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ulasan dalam rangka kita berdoa. Cara yang paling asas, cara yang memang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah ialah berdoa direct, berdoa terus, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang itu hendak bertawasul dalam rangka berdoa, hendaklah dia bertawasul dengan salah satu daripada tiga cara yang disepakati kebolehannya oleh para ulama. Apakah tiga cara tersebut? Pertama, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada nama-namanya. Kedua, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan olehnya. Ketiga, berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada Allah dan turut meminta orang yang soleh mendoakannya. Maknanya saya doa, saya juga minta orang soleh yang lain untuk turut mendoakan saya. Inilah tiga cara bertawasul yang disepakati. Dalil-dalil bagi berdoa terus kepada Allah, dalil-dalil bagi tiga cara bertawasul yang disepakati ini telah saya jelaskan dalam sebuah video saya yang lain berjudul "Kita Tidak Layak Berdoa Terus Kepada Allah?" Tanda soal. Dan video ini sekali lagi dalam link playlist yang saya sertakan dalam kotak description. Baik, ini cara tawasul yang disepakati. Di sana terdapat juga cara tawasul yang diperselisihkan. Antaranya ialah berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan kemuliaan atau kedudukan atau hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Apakah ia dibolehkan ataupun tidak? Okey, bagi kami ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salafus soleh, yang mengikuti manhaj agama generasi awal umat Islam, salafus soleh, kami berkata ia tidak dibenarkan, bahkan ia adalah satu bid'ah. Kenapa bid'ah? Kerana di dalam Al-Quran terdapat sekian banyak doa-doa yang dibacakan oleh para nabi, para rasul, orang soleh dan sebagainya. Tetapi mereka dalam rangka berdoa tidak bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan atau hak orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikian juga kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang sahih, kita akan menemui bahawa baginda sangat banyak berdoa dan baginda juga tidak bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Demikian juga baginda SAW ada mengajar para sahabat banyak doa. Sekali lagi, dalam apa yang baginda ajar itu, baginda tidak mengajar mereka untuk bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan atau hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ya. Padahal kita sama-sama tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, adalah penutup para nabi. Seandainya berdoa dengan bertawasul dengan kemuliaan, dengan kedudukan, dengan hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam juga akan berdoa dengan bertawasul dengan kemuliaan Nabi Isa, akan bertawasul dengan kedudukan Nabi Musa, akan bertawasul dengan hak Nabi Ibrahim dan sebagainya ya. Sama ada baginda sendiri yang melakukannya atau dalam doa yang baginda ajar kepada para sahabat.
Akan tetapi baginda tidak melakukannya, bererti ia memang bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Tuan-tuan dan puan, doa ini adalah satu ibadah. Dalam rangka kita beribadah, kita tidak boleh membuat sesuka hati cara beribadah itu. Sebaliknya, hendaklah kita menahan diri dan ikut saja apa cara-cara ibadah yang diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan melalui lisan dan praktik Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bukanlah untuk sesuatu yang kita buat-buat atau sesuatu yang kita buat berdasarkan dalil-dalil yang lemah ataupun yang diperselisihkan. Oleh itulah kami Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh berkata, berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul kepada kemuliaan, kedudukan atau hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia adalah satu bid'ah. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi, dalam Al-Quran terdapat banyak doa-doa daripada para nabi, para rasul yang dirakam, yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga doa-doa daripada orang soleh, namun tidak ada di antaranya doa Nabi yang terkemudian bertawasul. Doa Rasul yang terkemudian bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan atau hak Nabi, Rasul ataupun orang soleh sebelum mereka yang telah meninggal dunia. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, baik yang baginda sendiri amalkan atau yang baginda ajar kepada para sahabat. Banyak doa-doa yang ada, ia tidak ada dalam bentuk berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul kepada kemuliaan, kedudukan atau hak para nabi dan rasul sebelum baginda. Ini pandangan kami. Tetapi di sana kami tahu ada beza pandangan bahawa mereka berkata boleh. Boleh ya? Boleh, dan mereka memiliki dua hujah. Pertama, mereka kata berdasarkan amalan Nabi SAW, dan kedua, berdasarkan amalan para sahabat, di mana apabila Nabi SAW telah wafat, para sahabat pernah berdoa dengan bertawasul kepada kemuliaan, kedudukan ataupun hak Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini saya akan fokus kepada hujah yang pertama, bahawa ia merupakan amalan Nabi sendiri SAW. Dalam video akan datang insya-Allah saya akan bahas pula dakwaan bahawa ia adalah juga amalan para sahabat radhiyallahu anhum selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dalam video ini saya nak fokus kepada dakwaan bahawa ia merupakan amalan Nabi, dan di sini terdapat dua riwayat yang lazim dikemukakan oleh pihak yang berkata boleh sebenarnya ya, dan kedua-dua riwayat ini ada dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani di muka surat 13. Sebelum itu satu catatan sisi, okey. Ustaz Dr. Hafiz Sorani mengemukakan riwayat-riwayat ini secara umum. Cuma saya yang mengkategorikannya sebagai amalan Nabi, amalan para sahabat selepas kewafatan Nabi, supaya insya-Allah moga-moga saya dapat membuat ulasan dan menyampaikan topik ini dengan lebih tersusun ya. Jadi beliau menyusunnya dari dalil itu saja, saya yang membahagikannya kepada amalan Nabi dan juga amalan para sahabat selepas kewafatan Nabi. Okey. Baik, di muka surat 13 beliau mengemukakan sebuah riwayat ya daripada Anas bin Malik. Okey, dalam sebuah hadis saya bacakan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bertawasul kepada para nabi sebelum baginda dalam ucapan doa untuk makciknya yang juga dianggap sebagai ibunya sendiri sebagai berikut. Okey, jadi boleh nampak ke? Dikemukakan. Agak kecil, saya baca saya sendiri. Saya sedang menghadap laptop saya, kitab Al-Mu'jamul Awsat oleh Imam At-Tabarani, hadis nombor 189. Jadi doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu ialah Allahul Lazi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu. Allah yang menghidupkan serta mematikan sementara dia maha hidup, tidak mati. Ighfir li ummi Fatimata binti Asadin walakinha hujjataha wa wasi' alaiha mudkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i allazina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Okey. Jadi baginda berdoa, okey, ampunilah bagi ibuku Fatimah binti Asad. Okey.
tegakkanlah hujahnya, yang ini ketika menghadapi soal jawab Munkar Nakir dalam kubur. Luaskanlah tempat yang dia masuk, maknanya dalam kubur tu luaskanlah kuburnya. Dan kemudian baginda bertawassul ya dengan hak Nabi engkau, yang ini Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi sebelum aku, okey, wal anbiya illazina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Jadi macam tadi saya katakan, Nabi SAW tidak pernah pun bertawassul dengan para nabi dan para rasul sebelum baginda. Tidak pernah pun bertawassul dengan kemuliaan, kedudukan atau hak para nabi, para rasul sebelum mereka. Tetapi di sisi pihak yang berkata boleh, ada hadis ni. Okey, ada hadis, dan darjat hadis ini kalau boleh nampak, Ustaz Dr. Hafiz Sorani menterjemahkan matan hadis, tetapi dalam teks Arab beliau mentakhrijkan hadis ni, menjelaskan sumber dan darjatnya, tetapi tidak pula diterjemahkan. Tak apa, saya bacakan secara ringkas ya. Dikeluarkan oleh At-Tabarani fil Kabir wal Awsat, yakni Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Berkata Al-Haytami, okay, Imam Nuruddin Al-Haytami wafat tahun 807 Hijrah. Beliau seorang ahli hadis. Jangan dikelirukan dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau seorang ulama dalam bidang fiqh ya. Jadi Nuruddin Al-Haytami ni 807 Hijrah, seorang ulama hadis. Beliau berkata dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid, dalamnya terdapat seorang perawi bernama Rauh bin Salah. Dia dinilai thiqah oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, tetapi di dalamnya terdapat kedhaifan, terdapat kelemahan. Sementara baki para perawinya adalah para perawi yang sahih. Aku berkata, yakni Ustaz Dr. Hafiz Sorani, ia dinilai hasan oleh guruku Dr. Mahmud Said Mamdu dan selainnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah sebenarnya darjat hadis ini? Apakah ia sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani ni? Ya, betul. Ia memiliki perselisihan tentang darjatnya kerana seorang perawi yang bernama Rauh bin Salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani, hadis ini dinilai hasan oleh Dr. Mahmud Said Mamdu, tetapi ia juga dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatu ahadis ad-dhaifah nombor 23. Jadi saya tak nak bincang mendalam tentang takhrij hadis ni apa semua tu. Saya nak sampaikan secara ringkasnya, ia adalah hadis yang diperselisihkan. Ada yang berkata dhaif, ada yang berkata bukan sahih, hasan. Okey, ada hadis yang hasan, dan perselisihan ini telah pun dijelaskan. Ia berlaku sejak awal lagi ya. Ada para imam hadis yang menilai perawi yang bermasalah ini, Rauh bin Salah, sebagai thiqah. Ada pula yang menilai beliau sebagai dhaif. Okey. Kalau ada riwayat ni perselisihan ini, kita cuba cari riwayat lain sebagai penguat kan. Tapi macam saya kata tadi, dalam banyak-banyak doa yang ada dalam Quran, dalam banyak-banyak doa yang dibacakan sendiri oleh Rasulullah SAW, dalam banyak-banyak doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat baginda, tidak ada yang baginda amalkan atau ajarkan, ataupun doa-doa dalam Al-Quran di mana seseorang itu berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan kemuliaan, kedudukan atau hak orang-orang yang telah meninggal dunia, kecuali riwayat ini. Dan riwayat ini pula diperselisihkan. Tuan-tuan dan puan, bila ada satu riwayat yang diperselisihkan, sementara kita ada sangat banyak riwayat lain yang berdoa direct kepada Allah, nak ambil yang diperselisihkan ke, atau kita direct kepada Allah? Terus kepada Allah, langsung kepada Allah. Okey, kita berdoa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tinggalkan riwayat yang diperselisihkan ini. Okey, hadis yang kedua. Okey, riwayat yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri ya. Okey, alright, sekali lagi ada teks Arabnya di sini. Okey, saya baca daripada laptop saya, besar sikit fontnya lah. Alright. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di sini saya baca daripada lafaz Sunan Ibnu Majah, edisi Tahqiq Fuad Abdul Baqi nombor 778 ya.
daripada An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi ila salati faqala. Okey, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk pergi solat ke masjid, surau dan sebagainya, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa as'aluka bihaqqi mamsyaya haza fa inni lam ukhruj asyaran wala bataran, dan sehingga akhir. Yang kita nak fokus di bahagian awal hadis, di mana dalam riwayat ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma, maknanya ya Allah, berdoa kepada Allah, kemudian bertawasul, inni as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku meminta kepada engkau daripada hak orang-orang yang meminta kepada engkau. Okey, dengan hak orang-orang yang meminta kepada engkau, dan aku meminta kepada engkau dengan hak langkah-langkah kaki aku ini. Jadi di sini ada bukti bertawasul. Dan as-sa'ilin ini orang-orang yang meminta, boleh jadi orang yang hidup, boleh jadi orang yang telah meninggal dunia, kan, sebab ia adalah lafaz yang umum. Okey, bagaimana darjat hadis ini? Sekali lagi, boleh nampak ke? Alah, tak nampak pula. Okey, Ustaz Dr. Hafiz Sarani menjelaskan takhrij hadis, tetapi dalam terjemahannya tidak ada pula. Jadi saya bacakan sahaja secara ringkas. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Okay? Lafaz yang saya baca tadi, lafaz daripada Sunan Ibnu Majah. Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah mauqufan. Berarti mauquf ni ucapan Abu Sa'id sendiri, dan bukannya marfu, bukannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam isnadnya terdapat Atiyah Al-Aufi. Akan tetapi dinilai hasan oleh jami', oleh sekumpulan daripada para hufaz, di antara mereka Al-Dimyati, Abu Al-Hasan, Abu Al-Hasan Al-Maqdisi, Al-Iraqi, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Al-Busiri setelah mendaifkan riwayat ini, akan tetapi diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan ia adalah sahih di sisinya, yakni di sisi Ibnu Khuzaimah. Okey, jadi ringkasnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sarani, hadis ini adalah hasan. Okey, semakkan saya. Okey, dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila saya semak dalam Musnad Ahmad, okey, edisi tahqiq Syekh Shu'aib Arnaud dan rakan-rakan, boleh rujuk nombor 11156, hadis nombor 11156, dan ia dinilai dhaif oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Demikian juga apabila saya semak Sunan Ibnu Majah, okey, yang disemak oleh Syekh Al-Albani, hadis nombor 770, penomboran lain macam saya baca tadi, nombor 778, ia juga dinilai dhaif. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, bagi hadis ini ada perselisihan, bukan antara sahih dengan dhaif, tetapi antara hasan dan juga dhaif. Okey, tak apalah, kita ambillah penilaian tokoh-tokoh yang besar seperti Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya'-nya, Ihya' Ulumuddin, dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah menilai riwayat ini hasan. Okey, katakanlah betul ianya hasan. Pun begitu, ia bukanlah satu riwayat yang kita kata jelas lagi padu, bukanlah qat'i. Sebab apabila Rasulullah SAW dalam riwayat ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau dengan hak orang-orang yang meminta ke atas engkau. As-sa'ilin ni satu lafaz yang umum, boleh merujuk kepada orang yang hidup dan juga mati, boleh juga merujuk kepada orang-orang Muslim dan juga kafir. Dan kalau Muslim pun boleh Muslim yang soleh atau yang kurang kesolehannya. Sebab dalam rangka hendak bertawasul apa? Kita bertawasul kepada Allah dengan orang-orang soleh, sebagaimana yang didakwa oleh mereka yang suka bertawasul ni. Jadi as-sa'ilin ni orang-orang yang meminta, ia terlalu umum. Boleh jadi hidup, boleh jadi mati, boleh jadi Muslim, boleh jadi kafir. Kalau Muslim pun
boleh jadi yang soleh, yang sederhana soleh, dan yang bawah daripada itu. Orang kafir pun di dunia mungkin tak pernah minta daripada Allah, tetapi bila mereka sudah mati, bila mereka sudah lihat telah masuk alam barzah dan telah melihat bahawa apa yang mereka ingkari selama ni adalah benar, mereka pun meminta agar dikembalikan ke dunia, agar mereka dapat beriman, dapat beramal soleh, dapat bersedekah, kan? Jadi orang-orang kafir pun bila dah masuk kubur pun meminta juga daripada Allah. Jadi as-sailin ini adalah sesuatu yang terbuka kepada pelbagai tafsiran. Ia bukanlah sahaja bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Jadi meskipun kalau kita nak ambil darjah hadis ini berdasarkan penilaian para imam hadis yang hebat seperti Al-Iraqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ia tetap bukanlah hujah yang kukuh, hujah yang padu untuk seseorang itu berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan ataupun hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, kerana perkataan as-sailin, orang-orang yang meminta dalam lafaz hadis ini adalah sesuatu yang terbuka kepada pelbagai tafsiran. Ia bukan sesuatu yang qat'i, tetapi sesuatu yang zanni saja. Okey, jadi ini dua riwayat yang lazimnya dikemukakan oleh pihak yang berkata boleh bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan ataupun hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Kedua-dua riwayat ini setelah saya semak, darjatnya diperselisihkan. Dan sekali lagi, di sana terdapat begitu banyak doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, doa-doa yang bagi dia ajar kepada para sahabat. Tidak ada yang bertawasul dengan kemuliaan atau kedudukan atau hak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Jadi bagi saya, kita tinggalkan riwayat ini yang diperselisihkan darjatnya itu, dan kita berpeganglah kepada cara berdoa yang sabit dengan dalil-dalil yang kita sebut qat'i dalalah dan qat'i wurud. Qat'i wurud dan qat'i dalalah yang dari Al-Quran, daripada hadis-hadis sahih, dan maksudnya juga adalah jelas lagi padu, ya. Bahkan kita juga ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam himpunan hadis 40-nya, hadis nombor 11, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tinggallah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kedua-dua hadis ini darjatnya diperselisihkan oleh para ahli hadis, dan kita ragu-ragu macam mana ni. Tetapi di sana ada yang tidak meragukan, yang ini berdoa terus kepada Allah SWT, berdoa direct, berdoa langsung kepada Allah SWT. Jadi kita tinggalkan riwayat ini dan kita berdoa terus kepada Allah SWT. Jika hendak bertawasul, sekali lagi kita bertawasullah dengan salah satu daripada 3 cara yang telah disepakati, yang memiliki dalil-dalil sahih yang tidak lagi diragukan. Okey, jadi ini ulasan saya. InsyaAllah kita akan sambung pula dengan hujah bahawa kononnya para sahabat juga pernah bertawasul dengan kemuliaan Nabi SAW dalam berdoa mereka setelah Rasulullah wafat, ya. Ayuh kita semak pula hadis-hadis itu dalam siri video yang akan datang, insya-Allah. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Laptop saya ni saya sambung pada skrin yang besar. Sebab tu bila saya baca hadis, mata saya, kalau tuan-tuan perasan, dia sampai ke hujung tu. Skrin yang ni 26 inci depan dia, macam TV pula. Sebab tu bila baca hadis tu macam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.